Berita kebesaran Melaka sampai kepada negeri China. Pada zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah, Empayar China mula menjalinkan hubungan diplomatik dengan Melaka. Walaupun Melaka dan China sering berbalas utusan, surat serta bingkisan, tetapi Maharaja China mempunyai niat yang terselindung, iaitu menyuruh Melaka tunduk kepada pemerintahan Empayarnya. Bingkisan yang pertama, Maharaja China telah mengutuskan bingkisan berupa jarum yang syarat dengan sebuah perahu. Menurut utusan tersebut, jarum itu telah diminta sebilah daripada setiap buah rumah. Begitulah ramainya rakyat China. Sebagai balasannya, Sultan Mansur Shah telah mengirimkan sebuah perahu yang syarat dengan sagu rendang yang memenuhi setiap sudut perahu tersebut. Menurut Tun Perpatih Putih yang membawa utusan tersebut, sagu itu telah digelek seorang sebiji oleh rakyat Melaka. Begitulah ramainya rakyat Melaka. Sebenarnya, Maharaja China duduk di dalam mungkur kaca, di dalam mulut naga. Tiada siapa yang dibenarkan mengangkat muka memandangnya. Tun Perpatih Putih beroleh akal bagaimana hendak melihat wajah Maharaja China. Beliau mengatakan bahawa sayur kegemaran orang Melaka ialah sayur kangkung yang dibelah panjang-panjang dan tidak dikerat. Semasa makan, mereka pun mendongak dan mengangkat mulut. Dengan cara itu, mereka dapat melihat wajah Maharaja China. Seterusnya, Maharaja China menyuruh Raja Melaka datang ke China untuk dikahwinkan dengan anak-anaknya Puan Puteri Hang Liu. Tun Perpatih Putih menerangkan bahawa baginda tidak dapat meninggalkan Melaka kerana terdapat ancaman daripada pihak musuh. Tun Perpatih Putih meminta izin untuk membawa Tuan Puteri Hang Liu bersamanya pulang ke Melaka. Maharaja China bersetuju dan meminta Perdana Menteri Li Peng menyediakan kelengkapan untuk mengiringi Tuan Puteri Hang Liu. Setibanya mereka di Melaka, seluruh rombongan China diislamkan. Sultan Mansur Shah pun mengawini Tuan Puteri Hang Liu dan menghantar surat sembah kepada Maharaja China yang berbunyi, "Sahaya anak Raja Melaka, empunya sembah pada Raja benua China." Utusan tersebut yang dibawa Tun Telanai itu terlencong kerana angin ribut dan sampai ke Brunei. Raja Brunei tergamam melihat utusan Melaka yang menghantar sembah kepada Raja China. Namun begitu, Menteri Jana Putra Berjaya menggunakan kepintarannya dan berdalih mengatakan bahawa sahaya bermaksud hamba. Jadi maksud utusan tersebut ialah hamba Sultan Mansur Shah yang menghantar utusan tersebut dan bukannya baginda Sultan. Selang beberapa hari, dengan takdir Tuhan jua, Maharaja China telah dijangkiti sejenis penyakit kedal yang menyebabkan seluruh badannya berasa gatal. Menurut tabib China, penyakit tersebut tidak dapat diubati melainkan dengan santap dan membasuh muka dengan air basuhan kaki Raja Melaka. Sultan Mansur Shah mengirimkan air basuhan kakinya. Pada ketika itu juga, penyakit gatal-gatal Maharaja China sembuh. Sejak itu, Maharaja China bersumpah bahawa diri dan keturunannya tidak akan disembah oleh Sultan Melaka. Segala anak cucu kita jangan lagi berkehendak disembah Raja Melaka, datang kepada anak cucu Raja Melaka, kadar muafakat dan berkasih-kasihan jua.